Ini bukan pendapat liberal tetapi merujuk ayat-ayat Allah, seperti Allah memusnahkan sesuatu kaum itu ialah dengan kemewahan. Ini ayat Quran. Dan dikatakan musnah kaum sebelum itu bukan dengan kehancuran dari Allah, tapi tangan mereka sendiri. Firaun dikebumikan dalam piramid. Ya. Piramid-piramid masih berdiri sampai sekarang sebagai tanda-tanda bahawa hilangnya kerajaan Firaun dulu adalah kemewahan yang mereka menikmati. Hari ini kita tengok Amerika Syarikat sebagai contoh, dia bukan musnah diri sendiri. Tidak ada sesiapa tentera musuh boleh sampai Amerika Syarikat. Jepun tak sampai, mungkin Rusia, tapi dia sekarang kian musnah dari dalam, dari kemewahan. Dia ekonomi paling besar. US dollar dia tak akan runtuh begitu saja. Ekonomi dia sendiri, dia number one. Ini statistik. Saya nak kata tentang akhir zaman ini tak boleh berlaku kerana dia hanya rujuk 8 bilion manusia hari ini. Padahal yang sudah berlaku 100 bilion manusia jiwa sudah berlalu. Ayat Quran mengenai kiamat dan waqiah merujuk pada perbualan musyrikin 1444 tahun Hijrah dulu, di mana Allah jawab kiamat, iaitu kebangkitan daripada tulang-tulang yang musyrikin kata sudah jadi tulang. Bukan Allah nak hidupkan balik tulang itu, tapi Allah kata kalau daripada tiada kamu boleh hidup, apatah lagi tulang. Kita kena dengar balik ayat Allah. Surah Al-Waqiah soalan yang sama, dan Allah jawab lebih panjang sikit. Ini amat penting. Bukan saja nenek moyang kamu, tetapi keturunan kamu. Menunjukkan bahawa sejarah manusia sepanjang zaman, lepas kita meninggal, anak pinak kita akan lahir. Keturunan kita akan lahir, akan bertemu ajaran ini yang sama, yang sesat. 1844 di Iran, kepercayaan Imam Mahdi, Imam ke-12 yang gaib akan muncul balik. Mereka tunggu 1844. Saya buat dalam klip yang lalu. Mereka tu jumpa budak tu mengaku dia tahu segalanya, dia boleh tafsir surah Yusuf yang mereka cari sebagai tanda orang ini adalah Al-Mahdi. Dia panggil diri dia Al-Bab, iaitu pintu kepada seorang lain, Bahayullah. Mereka tak nak bawa dia ke Shah Iran. Mereka tangkap dia kerana menggugat kepentingan pembesar. Tapi dia ramai pengikut di Iran. Mereka disiksa, mereka dibunuh, tak mati. Ajaran Bahai ni yang kita Sunnah Jamaah dah anggap sesat. Ini kepercayaan Imam Mahdi akhir zaman. Jadi kita hanya perlu kaji sejarah ini. Kalau dituduh saya liberal, tak apalah. Saya melabelkan, berhujah dan label, saya terima. Bolehkah saya kata wallahualam? Tapi dalam kes di sini sejarah ada. Keterangan banyak ulama lain. Kita jangan sewenang-wenang ni pun menolak ulama Syiah. Kita ada kenal dia, mereka ada masalah dia. Juga ulama Wasabi misalnya. Dalam Sunni pun saya ikut mazhab Maliki misalnya. Tapi saya banyak juga menurut yang orang kata tentang Imam Abu Hanifah menyuruh kita memeriksa hadis sama ada berlawanan dengan Al-Quran. Saya dapati as-sa'at itu tak boleh diketahui oleh sesiapa. Tanda kiamat itu satu misnomer. Dia bukan ayat yang betul. Kerana kiamat adalah kebangkitan, resurrection. Bukan kehancuran apokalips yang terdapat dalam Bible, the Book of Revelation dan the Acts of the Apostles. Saya dah cerita dalam klip yang lepas. Kerana adili saya, adili dengan hujah. Bukan dengan temuhan atau cemuhan. Walau bagaimanapun, saya terima kerana dulu saya ikut Kristian pun berlaku yang sama. Ya. Saya tanya soalan kepada padri. Lepas tu saya memeluk Islam. Kawan-kawan saya Kristian mencemooh saya. Masuk Islam kerana nak kahwin lebih, dapat tanah, dapat bumi putra, dapat datuk dan sebagainya. Saya tak tahu. Rupanya masuk Islam tu ada konotasi tersebut. Sekarang saya bangkitkan sejarah yang saya tahu, yang saya belajar, saya minta diadili. Ya, saya bukan ulama, jadi tak payahlah pay attention atau risaukan saya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.